like a bird on a tree. I'm just sitting here. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kepada pencipta tanaman durian. Hari ini saya ingin menunjuk teknik pokpin durian Muazzam ni menjalankan kerja pruning pada usia tanaman yang melepasi 2 tahun. Tujuan dia apabila pokok melepasi 2 tahun, berarti 24 bulan sudah ke atas, kita mulai bersedia untuk merancang pramatang pokok yang kita anggap pramatang. Dengan harapan kita meninggalkan ini semua ni rakan saya telah mula kerja-kerja pruning untuk kita tinggalkan kita panggil dahan yang reproduktif sahaja, yang kita jangka akan memberi berbuah, akan meninggalkan dahan-dahan yang berpotensi untuk berbuah sahaja. Sekiranya kita tidak lakukan pruning, kita dapati kita panggil daun yang di bahagian dalam itu akan menyedut nutrisi yang kita bekalkan, sedangkan dia tidak membantu pokok untuk membantu pokok untuk pembesaran. Okay. Kedua, apa yang saya boleh katakan kat sini, di kebun saya ni, apabila kita melakukan amalan pruning sebegini rupa, kita tidak ada satu pokok pun yang kita perlu pasang tali ataupun botol untuk mengeratkan menggunakan pemberat ataupun kita mengikat tali untuk menegangkan dahan tu. Di situlah kelebihannya apabila kita mengamalkan pruning berkala. Itu pada usia saya mulai dengan peringkat selepas kita cantum. Kita dah mula pruning sebab biasanya kita cantum tu kita ada 2-3 mata. Kadang-kadang dia tumbuh sampai 3 mata. So kita hanya nakkan 1 mata saja untuk jadikan dia sebagai induk pokok. So jadi yang tu kita dah mula pruning pada usia start mula kita selepas kita buka plastik cantuman. Sebab kami melakukan cantuman di ladang. Okey, sekarang ni bulan ke-6 pun kita melihat keadaan pertumbuhan pun kita pruning. 1 tahun pun kita pruning. Dan sekarang ni sudah masuk 2 tahun lebih. So kita panggil, kita sentiasa mengamalkan pruning supaya pembesaran batang pokok durian kita ni cepat. So jadi purata kami punya kebun ni pada usia 2 tahun dan dah masuk tahun 2 tahun 2 bulan sekarang ni. Dia punya growth dia, ukur lilit dia di sekitar di antara 17 hingga 20. Jadi bermakna ada setengah rakan-rakan kita yang pokok dia 15 inci, ukur lilit pun dah berbuah. Sedangkan umur dia 4 tahun lah. 4 tahun hingga 5 tahun. Tapi pokok saya ni baru 2 tahun lebih. Jadi dari segi usia pokok tu kita rasa dah sampai, dah cukup. Tapi umur dia muda. Jadi kami tidak berani untuk memberi baja buah. Kata orang baja buah ni bila kita push baja buah, rasanya pokok ni akan berbuah lah. Kalau sebagaimana yang you lihat pokok saya ni, ni kalau ke atas ni dalam 15 hingga 20 kaki lah. So okey, sekarang ni cuba tuan boleh lihat lah, pusing kameraman saya tu, kameraman pusing. Semua pokok-pokok di sini tidak ada satu pun kita menggunakan kita panggil memerlu support untuk kita membentuk dahan. Jadi tuan-tuan boleh lihat semua kita punya kebun dekat sini, kita tidak menggunakan pemberat untuk membentuk dahan. Dia automatik dia jadi. So jadi inilah dia kaedah pokpin ni, mengamalkan pruning berkala. Sentiasa kita lakukan dari semasa ke semasa, dan ini boleh saya katakan panggilkan pruning untuk pokok ni bersedia berbuah. Okey, fungsi dan sifat dan kepentingan pruning saya maklumkan di peringkat awal saya punya video. So jadi sekarang ni saya akan lakukan kerja pruning dan rakan saya pun dah mula buat. Kami memerlukan tangga untuk ada bahagian yang
pokok yang dahan yang di atas tu dah tak sampai mesin saya, kita perlukan tangga lah untuk support kita punya pembentukan kerja-kerja peroni. So okey, rakan saya dah jalan separuh, saya bantu dia je lah. Saya bantu dia sebahagian yang apa ni yang saya mampu lah. Okey, ini saya gunakan mesin elektronik, apa kita panggil, dia lebih mudah, dia ada power dia lebih sikit lah. So jelas kita letak saja, jadi dia dah putus. Okey, nampak tak ya? So agak ringan lah, jadi kita agak ringan, taklah berat sangat. Okey, ni dia. So jadi tapi alat ni ketinggian dia hanya boleh setakat ni je lah. Ni dalam 10 kaki, ketinggian saya 5 kaki, dah 15 kaki. Lebih lagi tak sesuai lah. Itu pasal kami guna tangga untuk menambah kita punya ketinggian yang saya boleh proning. So okey, kita akan lihat bentuk proni ni. Ni kalau tuan tengok kat sini, ni dia. Kita potong dia punya apa nama pucuk, sebab ini dia, kita dah potong pucuk dia, sebab kita tak nak dahan ni dia naik terus ke atas. Jadi bila kita potong, kita stop dia punya pertumbuhan ketinggian, dia membesar batang. Sebab kita nakkan batang ini yang kita memerlukan. Dan ini adalah batang dahan utama, bukan batang ini, dahan utama. Kita nak dahan utama ni besar, dan dahan ini adalah kita panggil dahan sekunder. Ini pun akan membesarlah secara automatik, pun boleh ada buah. Bukan tak ada buah, tapi ini biasanya kalau di buah pun dia akan mati. So jadi 1-2 kali buah. Ini yang kita nak. So, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, sekarang ni dekat sini dia ni kita jangka dia akan berbuah lah. Kita rasa dia ada tunas bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni dia akan jadi apa kita panggil? Mungkin akan keluar dia punya tangkai buah di bawah ini. Ni setiap daun macam ni dekat sini. Sekarang ni dia memang nampak ni daun apa kita panggil, daun tunas air lah. Tapi ini akan menjadi buah. Dia berpotensi akan menjadi peluang untuk menjadi buah ni. Contoh ni ya, macam ni ya. Ini. Jadi maksudnya dahan ni semua berpotensi untuk mengeluarkan buah. Itu dia. Sekarang ni untuk bahagian atas kita menggunakan tangga. Ini kita memang buat special tangga ni dalam 4 kaki lebih lah sikit. 3 kaki je, bukan 4, 3 kaki saja. So jadi untuk kita menambah ketinggian kita lah. So jadi kita boleh proni dengan lebih mudah. Kita buat ni pun berdasarkan pada bilangan pokok, ketinggian pokok kita lah. So jadi ini adalah kaedah yang saya amalkan, dan nanti kita akan lihat selepas ni hasil bagaimana rupa bentuk pokok ni selepas kita komplit menjalankan kerja-kerja proni. So diharap tuan-tuan boleh meninggalkan komen ataupun di ruangan komen di channel Pop Pendirian Muazzam ni, untuk sekiranya tuan-tuan ada idea tambahan yang lebih baik. So ini adalah amalan yang kami lakukan, tidak yang terbaik, tetapi inilah teknik dan kaedah yang kami usahakan di kebun durian ni. Dan saya rasa dengan kaedah ini kami boleh membentuk pembesaran pokok kami berada pada sekitar 8 hingga 10 inci setahun. Itu dia dengan teknik ini, dan termasuk pembajaan dan sebagainya lah. Kalau proni saja pun tak jadi. Memang kita tahu proni ini boleh membesarkan pokok, membantu tu, tetapi dia kena adalah elemen-elemen lain lah. So okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.